أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واخلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. رب يسر ولا تعسر يا كريم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita menyambung pengajian ini bagi untuk tingkatan 1 dan tingkatan 2 untuk pelajar-pelajar Ma'had Tahfiz Al-Quran dan Najihah lah. Tidak ada sebenarnya tak niat pun nak sebar pada orang lain, tapi kalau orang lain dah dengar tu mudah-mudahan kalau ada salah tu ditegur lah. InsyaAllah ini sekadar untuk mengajar, memberikan pendedahan kepada anak-anak yang baru nak belajar mendekati kepada ilmu agama ni, supaya mereka tahu bagaimana selok belok jalan yang patut mereka pilih. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kitab Ta'limul Muta'allim, Tariqul Ta'allum. Kalau kitab dalam kitab Jawi dia adalah pelita penuntut. Kitab-kitab ni, kitab yang kita nak baca ni, yang kita nak sambung ni adalah kitab bagi yang sepatutnya untuk sebagai seorang penuntut ilmu dia kena belajar. Sebab dia kena tahu apa yang perlu dia belajar, bagaimana cara nak belajar, adab yang perlu dilakukan, apa yang perlu dibuat. Ini semua dia ada diceritakan di dalam kitab Ta'lim Muta'allim. Jadi Ta'lim Muta'allim ni kita Arab, jadi memandangkan kita ni bukan mahir mana Arab. Jadi ulama-ulama kita telah membantu kita. Allah menghantarkan ilham kepada ulama-ulama kita. Mereka menterjemahkan kitab Ta'lim Muta'allim tu kepada kitab yang diberi nama, diterjemahan daripada Ta'lim Muta'allim tu adalah kitab Pelita Penuntut. Dan dalam kitab Pelita Penuntut tu di hujung tu dia ada penambahan sedikit, ada ilmu fiqh berkaitan dengan memakai suhwasa bagi lelaki. Tu nanti kita ceritalah. Jadi kita nak sambung teruskan lagi pada kitab Pelita Penuntut ataupun Ta'lim Muta'allim ni pada muka surat 5. Kitab-kitab ni mungkin inilah, ni kitab cantik tu cetakan yang macam ni lah. Muka surat 5 untuk inilah, untuk pelajar-pelajar. Okay, kita tengok pada syair yang terakhir tu. Kerana dalam kitab Ta'lim Muta'allim banyak sangat syair-syair yang musannif bawa lah. Okay, kita tengok. Dia kata, sesungguhnya kemuliaan ilmu itu ialah kerana ia ilmu menjadi sebab seseorang itu bertakwa yang mewajarkannya mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata sebab kita ni, seseorang ni, dia ni dalam perbahasan kemuliaan ilmu dan kelebihan dia. Ini adalah musannif bawa ni untuk memberikan, untuk membuat kita ini lebih bersemangat di dalam nak belajar. Kenapa kita ni nak belajar kena faham ilmu agama? Sebab apa kita ni kena mahir ilmu agama? Kenapa kita kena tahu sungguh-sungguh dan faham sungguh-sungguh ilmu agama ni? Jadi dia kata dengan sebab ada ilmu pengetahuan ni lah menyebabkan orang tu bertakwa. Bila dia dah bertakwa, bila dia dah ada ilmu, maka datanglah sifat takwa dalam diri dia, iaitu sifat takut. Dia dah belajar apa dosa yang boleh buat, apa yang dosa tak boleh buat, apa yang haram buat, apa yang halal buat, apa yang sepatutnya aku buat, apa yang sepatutnya aku tinggal. Maka dia dah tahu. Bila dia dah tahu, maka datanglah dalam hati dia, di dalam rohani dia, bahawa rasa takut kepada Allah. Itu yang dipanggilkan dengan takwa. Takwa ni adalah rasa takut kepada Allah. Bila dia berasa takut kepada Allah, nescaya memang sewajarnya Allah memberikan kepada dia kemuliaan. Jadi
Allah memuliakan dia mungkin daripada dunia, daripada akhirat dan sebagainya. Dekat dunia mungkin dia dipandang tinggi, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, Allah muliakan dia. Nak pergi mana-mana tak susah, orang akan menyanjung dia. Kalau dekat akhirat nanti diletakkan di tempat yang tinggi, di syurga yang tertinggi. Itu semua Allah memuliakan. Okey. Dan kebahagiaan yang abadi, dan Allah membahagiakanlah kehidupan dia di dunia dan di akhirat, iaitu sa'adatud darain, kebahagiaan dua negeri, iaitu negeri dunia iaitu dan juga negeri akhirat. Boleh habis situ. Seperti yang diungkapkan oleh sebuah syair yang ditujukan kepada Muhammad bin Hasan bin Abdullah. Ini ulama dulu lah ni. Apa dia kata? Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kulli mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wa asbih fi buhuril fawaidi. تفقه فإن الفقه أفضل قاعد إلى البر والتقوى وأعدل قاصدا هو العلم الهادي إلى سنن الهدى هو الحسن ينجي من جميع الشدائد فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد. Itu Arab dia kan, sekali Arab dah. Kita tengok macam mana bahasa Melayu dia kan. Pelajari apa? Pelajari ilmu lah, belajar ilmu lah. Kerana ilmu itu ialah perhiasan bagi ahli ilmu, serta kelebihan dan lambang bagi segala sifat kepujian yang diterima daripada Allah dan manusia. Boleh. Jadi dia nak katakan dekat sini adalah, dia kata disuruh kita belajar. Kerana ilmu ni sebagai perhiasan yang menyebabkan kita boleh mendapat mendapat pujian daripada Allah dan juga manusia. Dengan macam kalau kita kata hari ni kita pakai perhiasan yang paling cantik, kita pakai jubah yang paling cantik, kita pakai kopiah yang paling cantik, kita pakai baju yang paling cantik, menyebabkan bila orang yang melihat kepada kita tu, orang tu akan memuji kita. Oh, cantiknya jubah kamu. Oh, cantiknya kopiah kamu. Oh, cantiknya kurta kamu. Oh, cantiknya dan sebagainya. Kerana apa? Kerana apa kita dipuji tu? Kerana ada benda yang menyebabkan kita mendapat pujian. Itu apa? Jubah kita lah, ke kopiah kita ke apa dan sebagainya. Macam itulah kalau kita nak juga mendapatkan kepujian, kelebihan daripada Allah dan juga manusia dengan kita ada ilmu. Maksudnya bila kita ada ilmu, kita lihat Allah memuliakan kita. Allah memuliakan macam mana? Allah memuliakan, meletakkan orang-orang yang berilmu ini, solat dia lebih afdal daripada solat orang yang tak ada ilmu. Solat dia diterima daripada solat orang yang tidak ada ilmu. Itu di sisi Allah, Allah memuliakan orang-orang yang berilmu. Juga daripada manusia, kita tengok contoh ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita yang ada dekat dalam dunia ni, kan, mereka ni alim makin dipandang hebat. Kalau kata guru Al-Faqir, iaitu Al-Fadhil Ustaz Fadil bin Ismail, ketika di Yaman datang presiden Yaman tu, tak silap presiden ke menteri, Perdana Menteri lebih kurang Yaman tu, datang ke Madrasah Darul Mustafa, tempat guru Al-Faqir belajar. Bila datang ke Darul Mustafa, turunlah mudir Darul Mustafa ni, iaitu Al-Fadhil Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Lalu bila dia turun tu, orang hilang haibah Perdana Menteri tu, hilang orang tak nampak besar Perdana Menteri tu, tetapi orang melihat kepada Al-Habib Umar lebih besar ke situ, haibah dia. Jadi jadi orang lebih memuliakan Habib Umar daripada Perdana Menteri itu. Sebab apa? Sebab Habib Umar itu orang yang berilmu. Jadi kita janganlah belajar kerana nakkan kelebihan itu,
Tetapi ini sebagai penyunting semangat bahawa nescaya, percayalah yang bahawa kalau kita ni belajar sungguh-sungguh, kita faham ilmu agama sungguh-sungguh, nescaya Allah akan memuliakan kita dan juga manusia akan memuliakan kita. Habis itu baru rangkap yang pertama tu. Ta'allam fa'innal ilma zainun li ahli. Wa fadlun ainwanun li kullil mahamidi. Kita tengok yang kedua pula. Rangkap yang kedua tu, jadikanlah dirimu setiap hari menambah manfaat daripada ilmu pengetahuan dan renangilah lautan ma'nawi yang serat dengan pelbagai manfaat. Dia kata jadikan dirimu ni setiap hari menambah manfaat daripada ilmu. Bermaksud tiap-tiap hari ulama kita kata kita kena tambah ilmu kita. Ilmu yang dia cerita dekat dalam kitab ni, setebal-tebal kitab ni, ilmu agama lah. Kena tambah. Hari ni mungkin kita belajar solat, besok mungkin kita belajar puasa, besok kita belajar zakat. Oh ustaz banyak sangat ustaz, bab solat besar sangat ustaz. Oh ustaz bab puasa panjang sangat ustaz. Tak apa. Kita tambah sikit-sikit. Oh hari ni kita belajar macam mana takbiratul ikhram yang betul. Besok kita belajar macam mana rukuk yang betul-betul. Esok dia kita belajar sujud, i'tidal tayat akhir dan sampai habis solat. Lepas tu kita naik pula kepada bab-bab lain. Tetapi pastikan tiap-tiap hari kita ada penambahan daripada ilmu pengetahuan agama. Itu dia. Jadi macam kalau orang-orang yang dah belajar 10 tahun, 20 tahun agama pun hari-hari kena belajar. Macam Al-Fakir ni, sekadar berkongsi je, bukan alim pun, hari-hari pun kena tambah ilmu agama juga, kena dengar ilmu yang baru daripada agama juga. Sebab laut ilmu ni sangat-sangatlah, dia banyak sangat ilmu ni, kita tak boleh nak hitung. Tak boleh nak hitung. Dia kata renangilah lautan maknawi yang seret dengan pelbagai manfaat. Lautan ilmu ni semuanya bermanfaat. Allah minta maaf. Renangilah lautan ilmu, dia kata maknawi yang seret dengan pelbagai manfaat. Pelbagai macam-macam manfaat ilmu yang kita akan kita dapat. Sebab kalau kan ulama kata kita nak nilai ilmu kita ni setara mana, kita ambil jari kita ni, jari telunjuk, jari kelingking ni, celupkan di dalam air laut, diangkat. Biar titisan air itu habis, yang tinggal di tangan kita, inilah ilmu yang kita ada. Kalau kita nilai balik, Habib Omar tu pun sekali kalau dia celup takkan ada sampai secawan air itu. Tidak, sikit je, bermaksud banyak lagi kita kena belajar. Setara Habib Umar tu pun dia kena banyak belajar lagi. Kita pun lagi lebih banyak kita kena belajar. Ulama-ulama kita kena lebih banyak. Habib Umar tu dah alim besar dah, Masya Allah Rabbi, kan? Imam Syafi'i semua tu semua hebat-hebat, tapi mereka tu tetap menjadikan dalam diri mereka tiap-tiap hari kena ambil ilmu yang baru. Sebab tu guru Al-Fakir kata ada Al-Habib Umar ni, kalau tak silap Al-Fakir, guru Al-Fakir kata Habib Umar ketika dia di dalam 1 tahun dia penuh dengan dakwah dia di kat mana-mana, dalam Malaysia ke Indonesia dan sebagainya, tapi dalam 1 tahun dia akan memfikskan 1 bulan dia duduk di Yaman, dia kena ada waktu dia belajar bersama dengan guru-guru dia. Allahu Rabbi. Kalau kita lihat kan, kalau Habib Umar ni, kalau orang kenal dia memang alim sungguh lah, kata-kata dia tu hebat sungguh. Tetapi dia dia masih lagi merendahkan diri dia dengan menimba ilmu lagi. Setara alim tu pun pergi belajar ilmu. Kita baru faham ilmu sikit, kita dah rasa kita alim, kita dah rasa kita bagus. Na'udzubillahi min zalik. Boleh. Habis tu kita tambah lagi satu lagi, sebab dia ada 6 perenggan, tapi dia ada 5 perenggan, kita baca 3 je lah. Nanti kita sambung lagi. Berusahalah dalam mendapatkannya ilmu fiqh, kerana ilmu fiqh itu adalah sebaik-baik panduan kepada kebajikan dan ketakwaan. Bermaksud dia kata kita ni kena belajar ilmu fiqh. Kena faham ilmu fiqh, sebab ilmu fiqh ni lah yang menyebabkan kita ini berada di dalam, kita dapat membuat kebajikan. Dengan sebab ilmu fiqh kita dapat membuatkan kebajikan, iaitu kita dapat solat, kita dapat berpuasa, kita dapat bersedekah, kita dapat berinfak.
Kita dapat buat apa lagi? Kebanyakannya semua berasal daripada hukum ilmu fiqh. Kan? Kita nak tambah-tambah amalan kita. Kita kata aku hari ni aku nak zikir lah. Zikir kena faham ilmu fiqh juga. Zikir apa yang kita nak amalkan. Apa yang boleh, boleh tak zikir tiba-tiba zikir dalam tandas, boleh ke aku nak berzikir dekat dekat disco dan sebagainya. Itu semua kita kena faham ilmu fiqh. Kerana dengan sebab kita faham ilmu fiqh, maka kita akan menambah kebajikan kita, serta kebajikan yang kita buat tu akan mendatangkan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu guru-guru Al-Fakir kata, kalau kita belajar tak mendatangkan takwa, tidak mendatangkan takut kepada Allah, kita nilai balik kita punya pembelajaran. Adalah yang tak betul. Boleh sebut yang paling betul sekali adalah kita belajar, dan pelajaran kita yang apa yang kita belajar tu mendatangkan takut kepada Allah. Kita belajar fiqh hari ni, belajar tauhid hari ni, tasawuf hari ni, belajar banyak-banyak, mendatangkan kita rasa takut nak buat dosa. Tapi hari ni kalau kita belajar alim dah, semua kitab besar, tapi solat tak. Itu adalah benda dia tu. Dia yang salah tu. Dan dia lagi kata apa? Dan seadil-adil benda yang adil. Dan ilmu fiqh ni adalah seadil-adil benda yang adil. Kerana apa? Kerana ilmu fiqh menerangkan syariat dan hukum yang tidak terdapat kezaliman di dalamnya. Adil lawan dia zalim. Bermaksud adil ni kita meletakkan sesuatu tempat di tempatnya, dan zalim ini meletakkan sesuatu tempat yang bukan pada tempat dia. Kan? Jadi bila kita belajar fiqh, kita tahu. Kita sebagai contoh, sampai satu masa kita kena jadi seorang pemimpin. Duit yang ada pada tangan aku ni boleh aku guna ataupun tidak. Adakah ini duit rakyat? Adakah ini duit negara? Boleh ke tak aku nak gunakan dan sebagainya. Jadi sebab itu kita kena faham ilmu fiqh. Sebab dekat dalam ilmu fiqh tidak pernah mengajar kita untuk menjadi seorang yang zalim. Kalau kita ada isteri pun, ilmu fiqh ajar, kalau kita ada isteri 2, 3, kena memberikan keadilan kepada setiap seorang isteri kita. Kalau kita tidak memberikan setiap seorang isteri kita tu hak-hak dia, maka kita ni dikategorikan orang yang zalim. Maka dalam ilmu fiqh tidak pernah mengajar kita menjadi orang yang zalim, tetapi ilmu fiqh mengajar kita menjadi orang yang orang yang adil. Boleh. Habis itu insya-Allah nanti kita akan sambung lagi. Pelajar-pelajar jangan lupa ulang Quran, ulang kaji pelajaran-pelajaran yang ada. Mudah-mudahan kita doakan supaya Malaysia ni cepatlah hilang COVID-19 tu. Moga-moga kita dapat jumpalah secepatnya mungkin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.